Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismunya Channel. Untuk hari ini aku ingin tunjukkan antara TV box yang paling top pada tahun 2023, termasuklah penggunaan yang memang daripada user experience aku sendiri ataupun kawan-kawan aku yang lain juga, serta recommendation daripada orang ramai juga. Dan yang semua recommendation yang aku tunjukkan ini merupakan recommendation kepada certified Google Android TV sekian-sekian begitu, dan juga kepada Netflix 4K dan sekian-sekian begitu, dan bukanlah berkenaan dengan IPTV yang korang boleh search di video aku yang sebelum ni berkenaan dengan apa itu sebenarnya IPTV box. Tapi ini merupakan antara 7 ataupun 8 TV box pilihan 2023 yang korang boleh beli di Shopee, Lazada dan juga sebagainya website itu. Dan pertama sekali kita akan tunjukkan korang iaitu tentang yang first sekali, yang paling top bottom top begitu, iaitu Xiaomi TV box TV stick 4K berserta dengan dia punya remote, iaitu Mi Box S 4K yang setelah sekian lama aku gunakan sendiri selama 4 tahun 5 tahun itu, sehingga sekarang masih lagi dia bertahan sebagai basic minimum requirement kepada TV box. Tetapi untuk yang Mi Box S ini tidak mempunyai Dolby Vision, Dolby Atmos begitu, dia hanya terhad kepada 4K standard begitu, serta Dolby bukan Dolby tapi macam surround sound 5.1 begitu, 7.1. Dan bagi speknya pula, iaitu walaupun disebutkan di sini Mi TV Stick yang paling latest support kepada Dolby serta DTS surround sound. Dan untuk pengetahuan semua juga, Mi TV Stick 4K itu adalah upgrade version daripada Mi TV Stick 1, kerana dia punya RAM dan juga kepanasan itu banyak orang komplain tentang dia punya device itu menjadi panas. Dan aku recommend kalau korang jenis mencari yang jenis-jenis Xiaomi punya produk, korang boleh dapatkan Xiaomi TV Stick 4K. Seterusnya iaitu kepada Realme TV Stick 4K. Yang ini aku rasa macam lagi better untuk korang beli Realme TV Stick berbanding kepada Xiaomi TV Stick 4K, kerana daripada pengalaman aku untuk kedua-duanya ini, iaitu TV Stick 4K ini Realme, dia menggunakan Google TV berbanding Android TV. Bila menggunakan Google TV itu, bagi aku macam OS dia lebih stabil untuk kepenggunaan TV Stick yang sangat kecil begitu, di mana dia punya heatsink ataupun heat keluar begitu lagi senang lah, maksudnya dia lagi menjimatkan dia punya CPU GPU penggunaan itu bila menggunakan Google TV. Seterusnya remote control dia pun lebih menarik daripada Xiaomi TV Stick itu, serta dia punya spek pun macam biasalah boleh kepada 4K, serta dikatakan juga yang sebelumnya aku pernah test memang boleh Dolby juga, Dolby DTS, Dolby Vision begitu. Dan seterusnya ini merupakan dia punya beberapa spek serta penggunaan 5G, Wi-Fi, dan terbukti memang boleh tahan juga dari segi kualiti yang dihasilkan itu, sehingga HDR10 Plus. Cumanya macam aku sendiri pun tidak pernah lagi guna HDR10 Plus sampai 10 bit begitu saja ataupun RGB mode begitu. Seterusnya kita pergi kepada yang ini pula, Realme 4K tadi yang aku bagi tahu tadi, korang boleh dapatkan sekitar 100 lebih 200 begitulah juga. Dan benda ni pun sama juga, hampir sama dengan harga Realme TV Stick 4K yang berharga sekitar RM200 ke bawah. Seterusnya iaitu Mi Cool punya produk. Yang ni paling aku respect lah produk ni. Walaupun produk ni dikatakan macam tidak ada security updates, seterusnya updates dia macam terberhenti di situ saja, sehingga kan Mi Cool menganggap macam produk mereka itu macam setakat begitu saja diorang punya update, sehingga macam korang beli TV box Mi Cool ni sampai di situ saja dia punya jangka hayat. Tapi sebenarnya tidak. Macam aku menggunakan sendiri dan juga review kepada Mi Cool project macam Mi Cool KM2 begitu, Mi Cool KM6, Mi Cool KD1, memang korang boleh guna sehingga sekarang, walaupun dikatakan tidak ada security updates, tetapi memang tetap tip top dia punya TV box, kerana cara mereka menghasilkan TV box itu sangat cantik, dia punya design. Seterusnya dia punya keperluan yang orang perlukan, buyer perlukan itu ataupun pengguna perlukan, memang ada di dalam Mi Cool itu sendiri. Seterusnya bukan saja itu, dia ada banyak jenis lah. Contohnya macam Mi Cool
KM2 Plus TV Box berharga sekitar 400, Micool KM7 berharga 350 yang pernah aku review dulu, iaitu Micool KM2 300 lebih. Dan yang paling latest iaitu Micool KD3 berharga sekitar RM350. Nah, jadi korang juga boleh membeli directly daripada link micool.com sendiri ataupun pergi kepada aku punya affiliate di bawah untuk mendapatkan diskaun untuk membeli kepada korang punya Micool. Mungkin lagi murah beli di sini berbanding di Shopee, Lazada begitu. Dan juga bukan saja itu, Micool juga mempunyai produk-produk seperti projector yang berharga sekitar RM1,400 dan mempunyai Netflix 4K stream juga guys. Nah, ini salah satu kelebihan juga. Dan bukan saja berkenaan dengan Android TV Box, mereka juga ada beberapa collection seperti video calling on TV Smart Home System, TV Smart Speaker dan juga projector. Maksudnya mereka ini memang berfokuskan kepada home entertainment. Seterusnya memang tidak asing lagi kalau tentang TV Stick ini yang paling stable yang aku boleh katakan, iaitu Amazon Fire TV Stick. Amazon Fire TV Stick ini pun banyak juga orang gunakan, tetapi banyak juga orang komplain. Orang bagi tahu kenapa Amazon Fire TV Stick ini tidak boleh install apa-apa apps, tidak boleh install IPTV apps. Itu disebabkan dia sangat-sangat limitkan dia punya OS itu untuk beberapa certain item saja boleh diinstal mengikut apa yang dia display. Tetapi sebenarnya korang boleh sideload apps di dalam Fire TV Stick korang ataupun Fire TV Cube itu dengan ada beberapa cara yang korang boleh Google ataupun cek kepada YouTube aku dalam review yang sebelum ni, Fire TV Stick, Fire TV Cube itu, untuk tengok kepada kemampuan TV Stick itu sendiri. Nah, harganya pula sekitar RM200 pun ada, TV Stick Lite dalam 100 lebih pun ada, ataupun TV Cube dalam sekitar 400 lebih ringgit gitu. Dan sebenarnya ranking kepada TV Box Fire TV Stick ini dia masih lagi dalam tangga kelima ke atas yang dikira sebagai benchmark yang tertinggi lah. Dan antara Fire TV Stick ini dia antara TV Stick ataupun TV Cube yang paling stable, serta ada Alexa. Bantuan Alexa itu macam Siri begitu ataupun Google Search, Google bantuan. Seterusnya kepada Google TV. Okey, ini antara beberapa official penggunaan Google TV, iaitu Google TV Chromecast. Tapi aku kurang gemar untuk menggunakan Chromecast Google TV ini kerana dia punya RAM dan juga ROM sangat-sangat rendah. Lagi-lagi bila aku cuba untuk tambah expansion of storage itu menjadi macam sukar, susah sangat untuk tambah tu. Tapi yalah, benda ni mereka buat sebagai as minimal as possible lah. Maksudnya design serta dia punya features tu mereka buat minimalis punya design. Maksudnya orang just access kepada apa-apa yang diorang ingin buka, seperti yang standard kepada YouTube Prime Video, Disney Plus, bla 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 begitu, supaya boleh buka penstreaman dan bukan untuk sideload. Maksudnya segala official TV Box ini bukan untuk di sideload sebenarnya. Jadi harga Google TV ini waktu dulu aku beli 300 lebih, mungkin sekarang masih lagi 300 lebih ataupun sudah turun kepada 200 lebih ringgit. Dan seterusnya yaitu Apple TV. Apple TV ini sebenarnya dia oriented kepada pengguna tertentu saja, lagi-lagi yang menggunakan Apple ecosystem. Bila korang menggunakan Apple ecosystem itu, korang memang bagi aku syorkan untuk beli Apple TV disebabkan senang untuk korang synchronize segala korang punya apps ke dalam Apple TV. Seterusnya korang boleh sekali langgan kepada Apple TV itu masuk kepada korang punya handphone, tablet, MacBook, seterusnya kepada TV Box ini. Dan lagi powerful, benchmark Apple TV adalah yang paling tertinggi yang telah mengalahkan Nvidia Shield sebanyak 3 hingga 4 kali ganda benchmark. Walaupun benchmark tinggi, tetapi korang kena ingat produk Apple ini tidak boleh sideload, terutamanya kalau korang ingin tengok kepada IPTV illegal ataupun legal itu. Korang perlu download official app seperti Suka juga, DAZN, DAZN begitu, ataupun buka kepada Smartest sekian-sekian begitu untuk mendapatkan IPTV di dalam Apple TV. Tapi ini aku tidak recommend lah untuk beli Apple TV disebabkan mau tengok IPTV. Melainkan kalau korang ingin boostkan korang punya gaming experience, seterusnya korang punya video experience, Apple TV adalah yang paling sesuai untuk korang invest
Lagi-lagi bila korang ada Apple ecosystem dalam satu set untuk korang invest. Nah, kalau aku pun memang InsyaAllah satu hari nanti aku akan planning untuk beli Apple TV lainnya juga, sekiranya ada budget yang mencukupi. Sekarang ni pun harganya sekitar 120 ringgit, 700 ringgit untuk 128 gig of storage serta Ethernet. Nah, ini antara kelebihan menggunakan Apple TV ini, sebab mereka bagi sampai 64 GB of storage serta 128 GB of storage. Memang puas hati sebabnya korang juga boleh dapatkan macam Apple TV Plus ni, Apple Fitness, Apple Arcade. Nah, Apple Arcade ni ialah tentang free unlimited access yang korang perlu langgan setiap bulan untuk main game di dalamnya. Wow. Seterusnya iaitu tidak asing lagi dan tidak bukan, iaitu Nvidia Shield TV. Walaupun aku masih lagi menantikan TV box mereka yang 2023, 2024 tu masih lagi mereka tidak mengeluarkan version yang baru, terutamanya CPU, GPU yang paling latest iaitu Nvidia Tegra X2, maybe X2, X3 kah yang paling terbaru, iaitu untuk mengalahkan Nintendo Switch punya processor. Dan ini merupakan tidak asing lagi lah, macam mereka ni sudah sebelum ni sebagai King of TV Box Nvidia Shield ni. Walaupun yalah, kalau cerita tentang King ni adalah juga yang King seperti Billing GT King, UG juga, TV Box yang lain-lain, tapi itu bukanlah kepada official TV Box. Tapi kalau official TV Box ni seperti Nvidia Shield. Cumanya bila makin lama makin macam bagi aku macam Nvidia Shield ini, sebabnya walaupun dia mempunyai Dolby Vision, Dolby Atmos, AI enhanced upscaling, tetapi untuk cloud gaming itu GeForce itu masih lagi macam tahap yang rendah lah bagi aku. Serta gaming experience pun semakin lama semakin macam biasa-biasa gitulah. Lagi-lagi disebabkan game sekarang ni makin tinggi grafik, jadi makin memerlukan TV box yang lagi bagus. Tapi kalau sudah harga terlalu mahal, better korang beli PS5 kan, PS4, PS5 gitu, berbanding beli TV box untuk main retro game, agak rugi lah. Dan harga untuk Nvidia Shield ni sekitar 1000 lebih, maksudnya lebih mahal berbanding Apple TV. Cuma Apple TV tidak boleh sideload. Dan seterusnya paling last, yang ini aku paling recommend disebabkan dorang ni fokus utama dorang ialah untuk home entertainment. Selain daripada Mi-Cool tadi, Mi-Cool harga yang rendah kan, tapi Homatic ni harga bukan marahin, harga geng T20 di antara Apple TV, Nvidia Shield serta Homatic TV. Bukan saja Homatic ini mengeluarkan dorang punya TV box, tetapi mereka juga mengeluarkan dorang punya speaker serta dorang punya TV box juga, dan harga TV box tu sekitar RM700 begitu. Satunya dia adalah juga korang boleh dapatkan seperti box R 4K, 4K Plus, Stick HD box R, Lite 4K dongle 4K, dan ini merupakan dia punya TV box yang pernah aku review sebelum ni, dan korang boleh tengok review tu di link di bawah di YouTube, dan harga dia sekitar $149, box R 4K Plus. Seterusnya memang box dia ni memang sangat cantik, dan apa lagi kelebihan dia ialah dia menggunakan USB-C guys, USB-C dan bukan USB-A standard itu, serta dia ada LAN port juga, HDMI, dan juga ini experience dia ni Android TV. Walaupun dia menggunakan Android TV, tapi agak puas hati dengan dia punya quality yang disampaikan, dan juga dia punya remote tu agak macam sama dengan Mi-Cool juga. Style remote dia tu warna putih begini, dan ialah standard kepada gameplay pun korang boleh main di TV box ini kerana dia menggunakan CPU GPU yang latest juga. Seterusnya dia ada Chromecast built-in juga, dan juga macam biasalah di box ini korang boleh buka cloud gaming juga sekiranya ingin bermain. Tetapi dia punya flash eMMC hanya 32GB, dan korang perlu tambahkan sendiri, maybe menggunakan NVMe USB-C cucuk di situ, baru korang dapat sampai 512GB begitu. Tapi untuk apa juga banyak-banyakkan, melainkan kalau korang main PS4 memerlukan SSD itu, yes, itu tidak, itu memang sesuai lah. Dan dia punya audio pun dia support kepada Dolby Atmos begitu, Dolby Vision juga. Seterusnya bukan saja itu, dia juga ada dia punya box R Lite dongle G 4K, yang ini merupakan dia punya dongle dia kecil tetapi mampu untuk run sehingga 4K. Itu antara yang paling respect lah juga. Cumanya
kita belum lagi dapat untuk tengok Homatics punya disk dongle ini lagi secara dekat-dekat lah begitu, secara untuk review. Seterusnya mereka juga ada soundbar, di mana soundbar ini supported for 2.1 channel, dan juga dia simple wireless setup 360 degree sound, ada Google Assistant juga, left and right devices, serta satu subwoofer for extra bass. Semua ni kalau tidak silap dia menggunakan macam wireless system. Dan bila korang ada lagi Homatics punya T-Box, korang connect kepada korang punya speaker ni, memang perfect lah jadinya korang punya home entertainment. Tapi mereka akan menambahkan lagi dorang punya device coming soon. So itu sepada coretan daripada aku tentang TV Box ini, apa yang korang patut beli, apa yang korang tidak patut beli, apa yang aku recommend, dan pemilihan utama bagi aku lah macam rakyat marahin sendiri. Untuk budget yang rendah, budget yang rendah tu aku lebih recommend untuk korang angkat Mi-Cool KM2 Plus begitulah. Harga dia okey lah, 300 lebih begitu untuk korang punya entertainment sepanjang 24 jam begitu. Memang sesuai untuk membeli Mi-Cool. Tapi nanti aku akan buat video lagi tentang budget T-Box bawah 300 yang sesuai untuk korang beli pada tahun 2023. See you again next time.